أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Dan bermula mereka itu Adam dan Idris dan Nuh dan Hud dan Saleh dan Ibrahim dan Lut dan Ishaq dan Ismail dan Yaqub dan Yusuf dan Ayyub dan Shu'aib. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala. Dan bermula mereka itu, siapa dia? Itulah Rasul-Rasul yang disebut di dalam Al-Quran mujma'un alaih, yang diijma'kan ulama. Nah, jadi Nabi ni, sebagaimana kemarin kita kata, Nabi ni maknanya qaul yang sahih, dia tak meninggalkan banyak mana. Seramai manakah para anbiya ini, itu tidak dihinggakan oleh qaul yang sahih. Manakala ada pandangan yang mengatakan Nabi itu jumlahnya ialah 124,000. Jadi ini bukan pandangan yang terkuat. Kemudian daripada sekian ramai Nabi-Nabi itu yang jadi Rasul, itu ialah 313. Jadi Rasul, Nabi, nisbah keduanya dia panggil umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Tak ingat nak buat kayu. Umum khusus mutlak, nisbah. Dia panggil umum khusus mutlak. Apa maksud dia umum khusus mutlak? Maknanya, artinya, tiap-tiap Rasul adalah Nabi. Tiap-tiap Rasul adalah Nabi dan tidaklah tiap-tiap Nabi itu Rasul.
Tu. Tu dia panggil umum khusus mutlak. Jadi Nabi itu adalah khusus. Rasul itu adalah khusus. Nabi, Rasul dia khusus. Nabi ini dia umum. Nabi al-Anbiya, Nabiun mursal. Nabi mursal, mana Nabi yang juga adalah Rasul. Ada Nabi sahaja. Dia tak jadi Rasul. Itu maknanya dia panggil umum khusus mutlak. Jadi tiap-tiap Rasul adalah Nabi. Tapi tidaklah tiap-tiap Nabi itu ialah Rasul. Tu. Jadi, daripada sekian ramai Nabi itu, kalau di atas satu pandangan mengatakan 124,000. Begitulah. Tapi qaul yang sahih dia tidak menghinggakan, mensakatkan banyak mana, ramai-ramai mana, tidak sakat. Limadha kerana apa? Kerana kalau dibilang secara muayyan tertentu, bimbang takut terlebih daripada hakikat yang jadi Nabi itu seramai mana, maka yang lebih itu makna tidak Nabi, lalu diisbatkan dia sebagai Nabi. Kalau tak cukup bilangan yang sebenar, bermakna meninggalkan. Orang panggil daripada menisbatkan sebahagian daripada yang jadi Nabi. Yang jadi Nabi makna tidak termasuk dalam jumlah. Maka langkah selamatnya bagi qaul sahihnya tidak menghinggakan ramai-ramai mana. Jadi kalau kita kalau qaul itu mengatakan 124,000, maksudnya qaul yang sahih pun maknanya ramai, maknanya dia lebih kurang begitulah. Cuma dia tak mau nak tahdid. Tahdid ni mensakatkan, menghinggakan ramai-ramai mana. Jadi yang jadi Rasul daripada sekian ramai Nabi itu ialah 313. Itu pun ada khilaf dia. 313 ini, yang disebut di dalam Quran secara ijma', ialah 25 orang. Rasul. Dua puluh lima Rasul. Itu ijma' ulama. Ada 3 lagi. Yang disebut dalam Quran, itu mukhtalafum fih. Mukhtalafum fih ni maksudnya khilaf padanya. Itu maknanya mukhtalaf. Yang ini secara ijma' makna mujma'un alaih. Kalau dalam bahasa Arabnya dia panggil mujma'. Mujma'un alaih. Jadi Rasul yang disebut di dalam Quran secara ijma', yang ini mujma'un alaih, ialah 25 Rasul. Ada 3 lagi mukhtalafun fih. Yang ini semuanya adalah 28. 28 orang Rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Namun 3, yang mana 25-nya adalah ijma', ada 3 lagi nama. Ada 3 lagi nama, yang dia adalah Rasul itu khilaf ulama. Berkhilaf-khilaf itu, maka begitu ulama mengatakan ini, yang lain pula menafikan itu, bukan mengangkatkan orang lain pula. Jadi yang 25 ini, yang 25 orang yang wajib kita tahu secara tafsiri. Wajib kita mengetahui secara tafsilinya yang jadi Rasul itu yang disebut di dalam Quran. Sebab apa 25? Itulah 25 orang kerana itu disebut dalam Quran. Yang mujma'un alaih, ijma' ulama. 25 orang Rasul ini adalah Rasul. Yang disebutkan nama mereka itu di dalam Al-Quran.
Sebab itu wajib dalam kitab kita ni, kitab akidah tauhid, wajib kita mengetahui dan i'tiqad bahasanya Rasul yang disebut di dalam Quran itu ialah 25 orang, mana yang wajib kita tahu secara tafsili. Wajib kita ketahui secara tafsili satu persatu dengan makna. Dengan makna apabila ditanya kepada kita. Dengan makna bahasanya bila disebutkan mana-mana salah seorang nama daripada 25 Rasul ini, lantas kita mengatakan ia adalah Rasul. Tu. Bukan maksud kita tu kena hafaz 25 ini. Sebagaimana kenyataan nama yang disebut di sini. Jadi kalau kita nak hafaz itu min tariqil aula. Lebih lagi comel, molek lah. Kalau kita nak hafaz itu lebih baik. Benda-benda lain pun kita boleh hafaz. Benda-benda lain, nama-nama tokoh-tokoh yang lain kita ingat, kita tahu biodata dia secara terperinci. Jadi mengapa tidak kita menghafaz nama-nama Nabi. Walaupun itu bukan taklifnya, mana yang diperwajibkan kita tu kena hafaz tu tidak. Cuma dia walaupun kita tidak hafaz, bila orang sebutkan nama salah seorang daripada 25 ni, kita tahu itu adalah Nabi. Contohnya orang sebut Ayub, kita tahu itu adalah Nabi. Tapi kalau kita bilang dia, kita bilang Adam, Idris, Nuh, Saleh, boleh jadi tertinggal namanya. Begitu kita fikirkan, siapa lagi ni yang dia rasa, kita tak teringat. Tapi kalau orang sebut nama Suhaimi, bukan. Suhaimi makna bukan. Zulhazmi bukan. Kita tahu itu bukan Nabi, bukan Rasul. Dia ada ilmu kita tu begitu dia panggil. Bila orang sebut, kita tahu. Maksudnya kita, bila orang katakan misalnya nama Suhaili, Nabi ke Rasul? Bukan. Kita boleh dia jawab dengan orang panggil dengan mudah. Mana Zulkifli? Zulkifli ya Rasul. Tapi semasa kita membilangnya, kita tertinggal namanya. Mungkin begitu. Jadi yang ditaklifkan, yang diperwajibkan tahu secara tafsili ini ialah dengan andaian seandainya kalau orang tanya kita, orang sebutkan nama, mana-mana salah satu nama daripada 25 Rasul ini, maka kita dapat maknanya menjawab, ya, betul, itu makna Rasul. Bukan maksudnya kita kena hafaz tu, tidak. Tapi kalau menhafaz itu, mim babil aula, lebih-lebih. Utama makna molek lagi. Comel. Dan bermula mereka itu. Ni mu'alif kita rahimahullah ta'ala nak membilangkan senarai 25 Rasul yang wajib kita ketahui secara tafsili dengan makna tadi lah. Dengan makna tadi. Tu. Itulah yang pertama ialah Adam, Nabi Adam AS, dan Idris, dan Nuh, dan Hud, dan Saleh, dan Ibrahim, dan Lut, dan Ishaq, dan Ismail, dan Yaqub, dan Yusuf, dan Ayyub, dan Shu'aib, dan Harun, dan Musa dan Al-Yasa', dan Al-Yasa' dan Zulkifli, dan Dawud. Dawud itu kita baca Wud, bukan Daud dah, mana Dawud. Dawud itu waw itu baris hadapan dhammah. Kemudian kita baca panjang dia kerana ada waw. Dawud. Tapi waw itu dibuang dari segi tulisannya. Diberikan kepada Amar. Itu orang belajar nahwu. Amar diletak kepada Amar. Jadi Amrun untuk membezakan Amar dengan Umar. Jadi diambil waw daripada Dawud. Itulah kisah orang mengaji nahwu. Jadi Dawud dan Sulaiman dan Ilyas dan Yunus dan Zakaria dan Yahya dan Isa dan Sayyiduna Muhammadun salawatullah wa salamuhu alaihi, di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alaihim, dan di atas mereka itu. Secara khususnya di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas mereka itu ajma'in sekaliannya. Jadi inilah nama-nama nama-nama para rasul, dan yang terbaiklah kalau kita nak letak nama anak-anak kita. Karena bila meletakkan nama anak itu dia sunat tafaul.
Tafaul itu maksudnya ambil sempena baik. Ambil sempena baik ni dia ada dua hal. Yang pertama, orang panggil dengan makna nama itu ataupun dengan tuan punya nama. Maksudnya nama ini nama siapa dia asalnya. Nama Rasul, nama Nabi. Mudah-mudahan bila kita letakkan nama-nama para Rasul ini, kita nak sifat-sifat Nabi itu mana dapat kepada anak kita dengan konsep begitu. Mana kita letakkan nama Ayub, semasa kita meletakkan nama anak kita nama Ayub, kita gambarkan dalam hati kita, kita wadatan bawa mari dalam hati kita, kita teringat kepada Nabi Ayub AS, yang orang panggil dipuji oleh Allah Ta'ala, diberi kredit oleh Allah Ta'ala kerana kesabaran yang sangat-sangat hebat, sangat tinggi. Maka kita nak anak kita ni menjadi seorang yang sangat sabar. Kerana pemilik nama asal ini adalah orang yang sangat sabar. Begitu. Jadi kalau kita nak anak kita sabar, kita boleh letakkan nama Sabur, Sabir. Tetapi kita letak nama dia Ayub, memandangkan pemilik nama asalnya seorang yang sangat sabar. Ya, kalau kita nak tafaul dengan makna, kita letak nama Sabur. Tak nama Sabir, mana orang yang sabar. Ataupun Sabrum, sabar tu makna diri sabar tu sendiri. Jadi maknanya kerana kita memandang, kita nak kepada orang panggil nama dalam Al-Quran Luqman Ibnul Hakim, juga dikatakan Nabi. Itu khilaf ulama dah. Tu khilaf. Yang khilaf. Yang masuk dalam bilangan yang jadi khilaf. Luqman ini kita tahu dengan kebijaksanaannya. Masuk dengan anaknya. Tu kita nak. Itu maknanya kita letak nama tu. Kita gambarkan makna dia dan juga nama pemilik yang asal. Terkadang dia tidak ada makna. Seperti nama-nama Nabi Zakaria. Seperti nama-nama ulama, tokoh-tokoh ulama. Jadi yang bahasa dia ramai tokoh-tokoh ulama Islam ini daripada bangsa Ajam. Bahasa Ajam tu makna bukan bahasa Arab. Jadi makna dia tu kita tak macam Syekh Zarnuji, kitab Penita Penuntut, apa makna Zarnuji. Mana Muhammad As-Sunhaji, itu kita dia bangsa Ajrum, yang dia sendirinya adalah bukan bangsa Arab, bahasa Ajurum ataupun Al-Ajrum. Bahasa Al-Ajrum mana itu bahasanya. Jadi Muhammad Sunhaji. Apa makna Sunhaji? Kita tak tahu, tak apa. Sebab apa? Sebab kita tafaul dengan pemilik nama ini yang asalnya. Siapa dia? Begitu dia Bukhari. Bukhari ini bukan nama Imam Bukhari. Muslim tak apalah. Muslim tu nama dia. Bukhari ini, Bukhari makna Bukhara. Nama tempat Imam Ghazali. Ghazali ini bukan nama Imam Ghazali. Nama dia ialah Muhammad bin Muhammad. Kunyah dia ialah Abu Hamid. Jadi gelarannya ialah Al-Ghazali. Jadi tak apa kita ambil sempena. Al-Ghazali ini laqab. Laqab makna gelaran kepada Imam Ghazali. Jadi begitu yang terbaik nama-nama itu ialah nama para Rasul. Sebab apa? Para Rasul, nama mereka. Kerana para Rasul ini membawa peranan dan juga pribadi yang terunggul, yang terbaik. Tidak ada makhluk yang terlebih baik daripada para Rasul, tidak ada. Mereka mempunyai akhlak yang paling tinggi di kalangan manusia. Dari sudut apapun akhlak. Mana sabarnya, lemah lembutnya. Jadi, bila kita meletakkan nama anak kita tu dengan mana-mana salah satu daripada nama Rasul, dan setiap Rasul itu dia ada ciri kekhususan. Jadi kalau kita tahu, maksudnya kita ingatkan makna yang khusus tu yang ada pada Nabi-Nabi. Kesabaran mereka, kecerdikan mereka. Dan semuanya ada sifat yang kita belajar. Sifat fatanah tu ada pada semua Rasul. Tetapi di kalangan mereka begitu disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Seperti Nabi Ibrahim berhujjah dengan Namrud. Namrud, jadi kita sebut nama Yahya. Bagaimana sifat Yahya? Yahya ini di antaranya sifat dia bila Nabi Zakaria mengajar, Nabi Zakaria dia sudah pesan cukup-cukup kepada orang-orang yang dia rapat dengan dia supaya memberitahu, memberi signal, isyarat. Kalau anaknya Yahya ada, kalau dalam majlis ilmunya itu ada anaknya Yahya. Supaya apa? Supaya
Nabi Zakaria tidak begitu menceritakan hal-hal. Maknanya api neraka umpamanya. Yahya ini seorang yang bila kalau disebut api neraka, dia merahung, dia takut, dia boleh jadi pengsan. Hebat. Takutnya dia kepada api neraka. Macam kita ni sebut api neraka, biasa saja. Tak rasa apa-apa. Tak rasa takut, tak rasa geram. Nabi Yahya seorang yang sangat begitu orang panggil bila sebut neraka, mana dia terlalu takut. Sifat takutnya. Jadi begitu kita menamakan dia Nabi Isa alaihissalam, yakni dengan orang panggil Nabi Isa, nama seorang Nabi yang begitu cabaran yang ditempuhi dihadapi olehnya. Jadi bila kita letak nama tu, makna kita ingatlah Nabi itu dengan kekhususan yang ada pada diri mereka. Itu yang dinamakan sebagai tafa'ul. Kita ambil sempena baik dengan pemilik nama ataupun dengan nama. Selain daripada nama-nama Rasul ini, maknanya kita cari nama tu biarlah makna dia makna yang molek, cantik. Makna dia tu molek tu maksudnya makna yang power dalam agama. Seperti orang panggil nasihat, memberi nasihat, atau benda-benda yang menjadi orang panggil makna-makna yang teras dalam agama. Makna sabar, itu maknanya benda-benda yang hebat lah. Nama-nama yang begitu. Dan satu lagi, ketika kita memberi nama anak ni, kita kena ingat juga perkataan dalam bahasa Arab itu. Ya, walaupun nama dia tu comel, cantik, tetapi kita kena tahu juga, kena peka kepada sebutannya itu. Kalau dalam bahasa kita tu kadang-kadang tak comel. Ada orang yang menamakan fahsya, tapi dia sebut sebagai fahsya ataupun fasad. Itu makna. Kemudian bila kita menamakan nama anak itu, makna bila didaftarkan dia dengan ejaan Rumi, itu terkadang dia lari makna. Kalau orang Kelantan, kalau kita belajar tasawuf, qani'un, qana'ah. Itu comel lah, qani'. Tapi kalau orang Kelantan tak boleh nama qani', bahaya. Dia faham lain pula. Sebab tu implikasi daripada kita letak nama tu dari sudut sebutan dalam bahasa Melayu tu dia. Sebab bahasa-bahasa berbeza ni sebutannya, lafaznya dalam satu bahasa comel, baik, tapi dalam bahasa lain makna tak baik. Itu kita kena jaga, itu kena peka orang panggil. Kena sensitif supaya kita tidak kerana kita nak isti'mal nama tu. Nama tu untuk dipanggil. Nama ni sebagaimana kita dah belajar dah, Bismillahirrahmanirrahim. Isim ni ada dua makna, satu tinggi, satu lagi tanda. Ismung daripada sumuwun dengan makna uluwun, satu lagi daripada nama simah. Simah itu dengan makna alamah. Alamah makna tanda. Nama kita tu ialah tanda kita. Tanda-tanda ni ialah untuk malahwituka. Malahwituka makna-makna untuk nak membezakan. Dalil-dalil makna tanda Allah Ta'ala, kejadian itu tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya kita tak tukar ada Allah Ta'ala yang sebenar, Tuhan yang sebenar dengan Tuhan yang palsu, Nabi yang sebenar dengan Nabi yang palsu. Jadi begitu, ini nama-nama yang terbaik. Namun dia tidak jadi popular lah. Sebab orang zaman sekarang tu dia nak kepada halwa telinganya dengar sebutannya pelik, glamour, popular, begitu. Tanpa kita tu nama ini, bila kita dah letak nama anak, kita panggil dia dengan nama itu. Dan bila kita sebutkan lidah, dia menempati doa. Macam doa lah. Ya, doa ni angkat tangan tu adab dia. Kalau tak angkat tangan pun dia jadi doa. Kita dah sebut-sebut. Dengan sebab itulah berhati-hati. Jangan cuai ketika meletakkan nama anak kita. Supaya hanya bukan semata-mata sedap halwa telinga kita mendengarnya. Lafaz itu, perkataan itu. Tapi biarlah orang panggil. Dia memberi pertolongan kepada anak kita. Maknanya kita letak nama yang cantik. Mudah-mudahan disebut-sebut ni makna didoa-doakan orang. Mana orang panggil maknanya sehingga dia tu menjadi sebagaimana panggil makna nama itu. Ataupun kita letak nama dengan nama-nama Nabi ni. Kerana pemiliknya adalah Rasul. Mana ada lagi makhluk yang terbaik, yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala lebih pada Rasul. Malaikat pun di bawah Rasul Nabi. Malaikat pun maknanya tahap kedudukan kemuliaan dia adalah berada di bawah Nabi Rasul. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala.
Dan setengah daripada anbiya. Setengah daripada anbiya mana nabi pada qaul yang rajih. Bila sebut kata qaul yang rajih maksudnya ada khilaf lah. Rajih tu makna kuat dari sudut dalil. Dari segi dalilnya adalah kuat. Setengah daripada anbiya pada qaul yang rajihnya Sayyiduna Al-Khadiri. Al-Khadiri ataupun Al-Khidri. Al-Khadir, Khadir apa Khidir. Baca Khadir ataupun Khidir. Nabi Khidir alaihissalam. Jadi ada juga yang mengatakan dia bukan Nabi. Bahkan dia hanya wali sahaja. Jadi khilaf. Jadi ini, yang khilaf ini, tak wajib kita tahu secara tafsili. Dia masuk dah dalam ijmali. Namun di atas qaul yang rajih, pandangan qaul yang rajih, yang kuat dari sudut dalilnya. Sayyiduna Khadir itu adalah Nabi. Dan tiada daripada mereka itu Luqman. Ini pandangan daripada ulama. Luqman Ibnul Hakim itu bukan Nabi. Tapi ada juga ulama yang mengatakan dia adalah Nabi. Jadi ini dia panggil sebagai mukhtalafun fih. Mukhtalafun fih makna yang dikhilafkan padanya. Maksudnya, mana khilafiyah. Khilaf ulama. Jadi, pandangan mu'alif kita rahimahullah ta'ala mengambil, pandangan bahasanya Luqman bukan Nabi. Dan Zulqarnain. Qarn itu maksudnya tanduk, yang mempunyai dua tanduk. Zulqarnain juga bukan Nabi. Untuk pandangan. Mengapa? Dan tiada daripada mereka itu Luqman dan Zulqarnain. Mengapa mu'alif kita membuat penafian begini? Kerana ada pandangan yang mengatakan bahawasanya Luqman dan Zulqarnain ini adalah Nabi. Jadi dengan sebab itu makna mu'alif kita kerana dia berpegang kepada pandangan yang mengatakan mereka berdua ini adalah bukan Nabi. Iaitu raja yang soleh daripada bangsa Himyar. Maknanya satu raja yang soleh daripada bangsa Himyar. Baca dia Himyar. Itu kita keluar di atas, di luar angka nombor 1. Angka nombor 1 tu kita buat keluar. Di atas sana dia ada huraiannya. Qauluhu daripada bangsa Himyar. Berkata di dalam kamus. Himyar atas timbangan dirham. Macam mana kita nak baca dia? Himyar. Seperti kita sebut dirham. Dia buat mari kenyataannya supaya jangan kita baca yang lain lah. Seperti baca hamir ke. Boleh jadi kita baca hamir. Bukan. Himyar. Ming mati. Ha tu bagi bawah. Seperti kita baca dirham. Dirham ini orang sudah faham dah. Orang sudah tahu dah. Bacaan dia dirham. Jadi Himyar. Satu bangsa yang dinamakan sebagai bangsa Himyar. Itu satu tempat pada pihak Maghrib. Pihak Barat. Bagi negeri Sana'a al-Yaman. Negeri Sana'a di Yaman. Dan satu nama orang iaitu Himyar, anak sahabat, anak Yasjab, dan iaitu bapa bagi satu kabilah. Itulah maknanya makna Himyar. Zulqarnain. Jadi Zulqarnain ini ialah satu raja yang soleh. Makna dia tu orang Islam lah. Jadi, bukan daripada Nabi. Dan bukannya ia Iskandar Ar-Rumi. Zulqarnain ini bukannya Iskandar Ar-Rumi. Apa kata macam tu? Sebab apa mu'alif kita menafikan hal ini kerana ada yang mengatakan Zulqarnain itu ialah Iskandar Ar-Rumi. Iskandar Ar-Rumi itu ialah kalau biasa kita belajar sekali pada Alexander the Great. Alexander the Great itu makna Iskandar Ar-Rumi. Ar-Rumi itu Rom. Bangsa Rom. Iskandar Ar-Rumi. Begitu digelarkan Alexander the Great itu sebagai Iskandar Ar-Rumi. Dan ada orang yang mengatakan dia itu adalah Zulqarnain.
Sebenarnya makna perkataan itu ialah nak mentasbihkan saja, tetapi orang dah faham kata itulah maksudnya. Nah, tasbih ni nak menyerupakan Alexander the Great ataupun Iskandar Ar-Rumi. Alexander the Great ataupun Iskandar Ar-Rumi ini, kerana orang panggil jajahan takluk dia tu luas, maka mana dia tu semacam, bukannya betul-betul tak ada juga syibih-syibih kepada Zulqarnain ini. Jadi sebabnya, fakta yang paling asas, paling basic yang kita kena faham ialah Zulqarnain ini ialah raja yang soleh. Yang raja yang soleh bermakna orang yang beriman, mukmin. Manakala Iskandar Ar-Rumi itu kafir. Jadi macam mana kita nak katakan bahawasanya Zulqarnain itu ialah Iskandar Ar-Rumi? Tentu sekali tidak. Itu jangan kita terkeliru. Dia zaman-zaman kita sekarang lebih-lebih lagi lah. Zaman yang kita ambil mudah, tidak mahu meneliti, menganalisa, menyelidiki sumber yang sahih. Orang hanya mengambil daripada sumber-sumber yang terdekat dengan mereka, yang paling mudah dengan mereka, tanpa mengira soal itu adalah benar ataupun tidak. Jadi kalau begitu maksudnya, kalau Iskandar Ar-Rumi itu adalah Zulqarnain, jadi sedangkan Zulqarnain orang yang soleh. Jadi kita anggapan kita, sikap kita sudah tentulah. Orang yang soleh ni maknanya kita, sanjung dia, kita cinta dia, orang yang beriman. Maknanya kita kena kasih kepada dia, kena cinta kepadanya. Sedangkan Iskandar Ar-Rumi ini ialah kafir. Macam mana pula kita nak kasih cenderung kepadanya pun tak boleh. Jadi bukanlah Zulqarnain ini ialah Iskandar Ar-Rumi. Sebagaimana yang difahami oleh setengah orang. Dan setengah daripada mereka itulah Khalid bin Sinan. Yang pertama saat ini dia sebut siapa dia? Nabi Khidir. Yang kedua untuk mencukupkan 28. Tambah kepada 25 tu 3 orang lagi. Iaitulah Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan nama dia. Jadi daripada zuriat Nabi Ismail alaihimussalam, daripada Bani Isa. Itu makna Khalid bin Sinan. Adalah ia semasa dengan Kisra Anusyarwan. Kisra bagi raja Parsi, gelaran raja dia dipanggil Kisra. Anusyarwan, itu ketika dia ni, Khalid bin Sinan ini adalah semasa dengan Kisra Anusyarwan. Kisra Anusyarwan ini, dalam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dilahirkan. Begitu dalam Barzanji pun ada yang kita baca baru ni. Bahasanya setengah daripada keajaiban yang berlaku ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah runtuhnya istana, Arash, mana istana Anusyarwan, Kisra Anusyarwan yang ditunjangi oleh 14 batan tian yang besar-besar. Runtuh bukan kerana ada masalah kerosakan pada struktur binaan, tapi tiba-tiba saja runtuh. Itu adalah tanda setengah daripada keajaiban bila Nabi dia lahir. Tapi zaman dahulu kerana perhubungan manusia itu, begitu keadaannya, jadi orang pada zaman itu dia tidak tahu melainkan orang di tempat itu sahaja. Kalau zaman kita sekarang ini, maksudnya seluruh dunia akan dapat mengetahui benda-benda yang seumpama. Benda yang begitu besar. Sebuah istana yang sangat geh dengan tiangnya yang besar-besar 14 batan runtuh. Itu keajaiban nur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbit daripada diri Nabi, kemudian keluar melalui lubang-lubang tingkap rumah Siti Aminah, tersebar nurnya sampai seluruh dunia. Sehingga memadamkan api sembahan Majusi yang telah dipelihara, dijaga beribu tahun, tidak padam-padam. Begitu dijaga, tiba-tiba jadi padam. Tasik sawo, tasik sawo yang orang panggil jadi kering kontan.
yang tak pernah kering jari kering, yang yang tak pernah berair jadi berair, itu ialah tanda-tanda keajaiban yang berlaku semasa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuknya ialah runtuhnya, robohnya makna istana Anusyarwan. Jadi Khalid bin Sinan ini dia adalah semasa dengan Kisra Anusyarwan. Dan ia kemudian daripada Nabi Isa dengan 300 tahun. Betul lah. Jadi Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun gajah itu, itu dengan tahun Masihinya ialah 500 lebih. Begitu. 506 ke 508 begitulah lebih kurang. Bermaknanya dia selepas daripada Nabi Isa 300 tahun. Jadi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tu semasa dengan Anusyarwan. Tu. Jadi sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna Khalid bin Sinan tu. Itu nama yang kedua, dengan 300 tahun menyeru ia akan manusia kepada agama Nabi Isa, makna syariat Nabi Isa lah. Dia bawa syariat Nabi Isa alaihi salam. Dan setengah daripada mereka itu ialah Hanzalah ibnu Safwan. Nama yang ketiga. Yang pertama Nabi Khidir, yang kedua Khalid bin Sinan, yang ketiga setengah daripada mereka itu anbiya ialah Hanzalah ibnu Safwan. Adalah ia kemudian daripada Khalid dengan 100 tahun. Dekat dengan Nabi. Yang paling dekat kepada Nabi ni Hanzalah ibnu Safwan. Mana selepas daripada mana 400 tahun selepas Nabi Isa lah. 100 tahun selepas daripada Khalid bin Sinan. Dan membunuhkan dia oleh kaumnya. Itu tak peliklah, Bani Israel tu biasa dah bunuh Nabi. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, mereka ni terlalu jahat. Jahat tak jahatnya, Nabi mereka sendiri mereka boleh bunuh. Itu. Tidak ada bangsa yang lain yang membunuh Nabi, melainkan Bani Israel. Jadi itulah 3 nama yang lain daripada 25 Rasul itu, yang mereka itu juga setengah daripada Nabi juga. Iaitulah Nabi Khidir, Khalid bin Sinan dan juga Hanzalah. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala. Dan wajib i'tiqad. Wajib kita i'tiqad bahawasanya nubuwah. Ini adalah himpunan segala mu'taqadat. Selepas daripada ni wajib i'tiqad itu, mu'taqadat maksudnya benda yang wajib kita i'tiqad. Dulu akidah-akidah yang kita i'tiqadkan itu, akidah-akidah yang mendasar, yang paling dasar, itulah akidah ketuhanan, nubuwah Rasul dan juga di dalam Muhammad Rasulullah. Jadi beberapa orang panggil akidah ni mu'taqad. Akidah sama juga mu'taqad. Mu'taqadun. Bila saya sebutkan mu'taqad ni benda yang diiktikad. Akidah mana? Benda yang disimpulkan dalam hati. Akidah simpulan. Tu. Jadi makna dia samalah. Jadi ini adalah beberapa mu'taqadat. Bila jamak kita sebut mu'taqadat yang mana dia sudah ada dah di dalam orang panggil di dalam i'tiqad yang lalu. Cuma sekarang dia panggil tafri', mana sebagai orang panggil nak mengkhususkan orang panggil kefahaman terhadap i'tiqad akidah yang dahulu. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, dan wajib i'tiqad. Wajib kita i'tiqad bahawa nubuwah artinya jadi nabi itu. Nabi itu maksudnya ialah nabi.
Nah, ini Nabi orang yang jadi Nabi. Nubuwah. Nubuwah. Nah, nubuwah. Nubuwah itu ialah sifat kenabian. Sifat kenabian. Kenabian maksudnya sifat orang yang jadi Nabi. Nah, tu. Kalau Rasul, orang yang jadi Rasul. Kalau risalah, sifat kerasulan. Sifat kerasulan. Nah, dia macam ni, dia mudah, dia bahasa Melayu kita ambil insan, zat yang jadi manusia. Kalau insaniyah, itu kemanusiaan. Sifat-sifat manusia yang khusus yang membezakan dia daripada makhluk yang lain. Kalau hayawan, hayawaniyah, dia begitu. Kalau bahasa Melayu kita tambah ke di depan dan an di belakang. Nah. Jadi nubuwah jadi kenabian. Masuk kenabian itu makna jadi nabi, maknanya sifat-sifat kenabian. Jadi jadi nabi artinya jadi nabi itu tiada dapat bagi seorang dengan usaha. Maknanya usaha habirin setara mana sekalipun tak mampu untuk nak jadi nabi. Karena nabi-nabi itu bukan boleh diusahakan. Jadi wajib kita kena i'tiqad bahawa nubuwah itu jadi artinya jadi nabi itu tiada dapat bagi seorang dengan usaha. Dan jika dengan melampaui membanyakkan kebajikan dan ibadat sekali pun tak boleh. Tak akan jadi. Bahkan ia semata-mata kurnia Allah Ta'ala bagi mereka yang dikehendakinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya kita kena faham bahasanya Nabi Muhammad itu khatamul anbiya wal mursalin. Penyudah Nabi dan juga Rasul. Jadi itu akidah kita. Akidah. Salah satu daripada akidah kita bahasanya Nabi Muhammad SAW itulah Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir bermakna la nabiyya ba'dah. Tak ada dah Nabi selepas daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi mengapa ramai lagi manusia yang terkeliru dan boleh menerima orang-orang yang mendakwa diri mereka sebagai Nabi, Rasul selepas daripada Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan kegersangan, tandusnya, kering kontannya dia tentang Islam. Terlampau tidak mengetahuinya tentang Islam. Tentang agama Islam sehingga dia tersasul untuk boleh menerima orang-orang tentu sebagai Rasul ataupun Nabi. Tak kiralah mereka ini dapat melakukan apa-apa keajaiban. Tak kiralah mereka ini orang panggil maknanya di atas apa-apa alasan, maksudnya kononnya sebagai Rasul Melayu yang kata atas apa dasar takwil makwil semua itu makna tidak ada. Jelas kepada kita Nabi Muhammad itu ialah Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir. Dan itu adalah akidah kita, pegangan kita. Jadi maknanya apatah lagi kita bandingkan dengan tanda-tanda Rasul Nabi itu. Dia ada sifat-sifat Nabi lah, sifat-sifat jadi Nabi. Sifat kerasulan, kenabian, 4 sifat yang wajib. Ada ke tak kepada orang yang mendakwa mereka itu Rasul ataupun Nabi? Jadi maknanya, manusia ini dia mudah terpegung kagum dengan keajaiban, kepelikan. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala beri kepada orang yang fasik, orang kafir, dengan keajaiban-keajaiban yang berlaku pada diri mereka itu. Itu menjadi umpan yang paling berkesan. Umpan yang paling terbesar ialah keajaiban. Mengapa ramai orang nak jadi Nabi ni?
Sebab orang yang jadi Nabi ni dia lebih daripada raja lagi. Wajib ditaati, dipatuhi. Tanpa makna mutlak. Secara mutlak. Makna ati Allah wa ati'ur Rasul. Wa ulil amri minkum. Ketika Allah Ta'ala wa ulil amri tidak wa ati'un ulil amri. Itu makna muqayyad. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu adalah mutlaqan. Mutlaqan semata-mata. Tidak ada qaid. Ada pun taat kepada suami bagi isteri, taat maknanya anak-anak kepada ibu bapa, taat ra'iyah kepada pemimpin, itu muqayyadan, ada qaid. Qaid dianya ialah la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan bagi makhluk pada maksiatkan Allah Taala. Jadi kalau melibatkan maksiat kita tak boleh nak taat kepada. Adapun Allah Rasul, taat itu mutlakon, dan Rasul tak sekali-kali menyuruh kita dengan melakukan maksiat. Itu yang kita dah belajar. Karena kalau Rasul itu menyuruh kita melakukan maksiat, itu maknanya orang panggil khianat lah. Maknanya khianat dengan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada Allah Taala tu Quran sebab tak pandai pilih nabinya, rasulnya, dia akan pergi. Maka mustahil Nabi itu menyuruh kita dengan melakukan maksiat. Wajib kita i'tiqad bahawasanya mana jadi Rasul, jadi Nabi ini tidak boleh diusahakan. Walaupun kita melakukan ibadat hebat, setara mana sekalipun, tak akan jadi. Kerana menjadi Nabi Rasul itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendaknya. Allah Ta'ala menghendaki memilih seseorang itu sebagai Nabi atau sebagai Rasul. Dan sewajarnya lah. Dan sesungguhnya bahawasanya yang jadi Rasul dan jadi Nabi ini adalah manusia yang terbaik pada zaman itu dan tempat itu. Karena Nabi walaupun dia tidak mengajak manusia kepada syariat, tetapi dia kena bagi tahu dia adalah Nabi. Dia kena bagi tahu kepada manusia dia adalah Nabi. Betul lagi Rasul. Rasul ini, hikmah daripada dibangkitkan Rasul itu ialah supaya orang panggil nak memanggil manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentulah penampilan zahir batin para Rasul ini adalah yang terbaik. Sehingga tidak akan ada orang yang tidak suka kepada Rasul ini. Melainkan kerana mereka ini tidak mau mengikut Rasul, kerana Rasul itu mengajak mereka kepada akidah tauhid. Itu saja. Kalau tidak kerana itu, tidak ada satu orang manusia pun yang boleh rasa benci, tak suka, tak berkenan kepada Rasul. Sebab Rasul itu Allah Ta'ala ambil daripada orang yang terbaik. Dan qala mu'allifur rahimahullah ta'ala, dan wajib i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala mengkuatkan segala anbiya. Ta'yidu al-anbiya, menguatkan segala anbiya dan rusul dengan beberapa mu'jizat yang dizahirkan akan dia. Daripada mereka itu Nabi atau Rasul. Jadi wajib kita i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala backup para Nabi Rasul ini, yakni menguatkan mereka itu dengan mukjizat. Mana Rasul, Nabi, dia pasti ada mukjizat. Sebagaimana, agar dia mukjizat itu dan mukjizat itu, pekerjaan yang mencarikan adat yang nyata daripada Nabi atau Rasul. Tak kala dibangkitkan dia, kan dia Nabi Rasul itu jadi Nabi ataupun jadi Rasul. Tanda atas kebenarannya. Benarnya para Rasul, benarnya para Nabi itu, mana tanda dia ialah mukjizat. Kerana mukjizat sebagaimana yang dahulu disebut bahasanya apabila Allah Ta'ala jadikan mukjizat kepada seseorang Rasul itu, itu seperti Allah Ta'ala mengatakan sadaqah abdi, benarlah hambaku. Jadi kalau kita ingkar mukjizat yang berlaku pada Rasul itu, bermakna kita seolah menafikan mana firman Allah Ta'ala. Yang mana kalau berlakunya mukjizat itu seolah-olahnya Allah Ta'ala membenarkan Nabi. Sadaqah abdi. Seolah-olahnya Allah Ta'ala berfirman begitu. Jadi mukjizat ini ialah suatu perkara yang mencarikan adat.
Mencarikan adat tu masuk mencari adat-adat kebiasaan. Ataupun bahasa moden kita dipanggil luar biasa. Mukjizat ni benda yang luar biasa. Di luar daripada kebiasaan. Yang hanya diberi kepada Rasul atau Nabi ini sebagai nak ta'yid risalah mereka. Ta'yid maksudnya nak menguatkan risalah mereka. Tu. Sebagai tanda, supaya, maknanya orang tahu bahasanya, ya sungguh ini adalah Rasul. Malaikat orang-orang jahiliyah di Mekah. Mereka ini berhadapan dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Tapi mereka tetap degil untuk tidak menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi atau rasul. Itu kerana mereka itulah digelar sebagai orang jahiliyah, mereka jahil. Adapun orang-orang yang beragama dengan agama samawi. Agama samawi seperti orang-orang Nasara. Walaupun mana agama mereka itu sebenarnya agama Islam. Ini yang kita kena faham. Yang telah diselewengkan. Dia sebenarnya semua Nabi, para Rasul itu adalah beragama Islam pada maknanya. Cuma tidak dijenamakan, dipanggil dengan Muslim. Dengan Islam. Kerana Muslim itu khusus untuk umat Nabi Muhammad sahaja. Mereka itu dipanggil sebagai orang yang beriman daripada kaum Nabi Musa AS. Mana orang yang beriman daripada kaum Nabi Shu'aib AS. Begitu saja dipanggil. Jadi semua Rasul adalah Islam. Jadi agama Kristian Yahudi itu adalah rekaan orang-orang yang tertentu. Namun mereka masih ada Taurat walaupun yang telah diselewengkan, Injil yang telah diselewengkan. Tapi sekurang-kurang dibangsakan dia daripada agama samawi dan mereka ada juga kefahaman yang benar tentang beberapa perkara. Seperti kefahaman mereka bahawasanya seorang Rasul itu mesti ada mukjizat. Sebab itulah seorang raja daripada Syam, Habib bin Malik, ketika lawatan rasminya berjumpa dengan Raja Mekah pada masa itu Abu Sufyan. Dia bawa 12,000 angkatan tentera berkuda. Bukan nak berperang. Tapi itu satu orang panggil tanda kebesarannya, kemegahannya. Untuk dia berjumpa dengan Raja Mekah pada masa itu di atas urusan diplomatik lah kita katakan. Jadi Habib bin Malik, dia datang ke Mekah. Tetapi dia tidak masuk ke Mekah, dalam kota Mekah. Dia berhenti dan disambut oleh pemimpin-pemimpin Mekah di satu tempat nama dia Abtah. Ketika selesai urusan kenegaraan, perbincangan tentang negara, lalu Habib bin Malik ini bertanyakan kepada pemimpin Mekah tentang kabar angin mengatakan bahasanya di Mekah ada satu orang yang mengaku dia adalah Nabi Rasul. Betul ke tidak? Jadi pemimpin Mekah kata ada. Betul. Nama dia Muhammad. Bagaimana orangnya? Lalu diceritakanlah. Abu Sufyan dan rakan-rakannya pemimpin Mekah menceritakan Muhammad ini, mulanya kami begitu sangat sanjung sayang kepadanya. Kerana dia seorang yang sangat amin, sangat amanah, sangat benar. Akhlaknya adalah yang terbaik di kalangan kami. Tidak ada orang panggil tolak bandingannya. Tak boleh nak tik, tak boleh nak tek. Kata orang Kelantan. Tak boleh nak kritik. Tidak ada kekurangan. Tapi apabila dia sudah masuk umur 40 tahun, mulalah dia mencela Tuhan-Tuhan kami. Jadi maknanya, begitu Habib bin Malik mendapat info tentang Nabi Muhammad. Lalu, dia nak tanya sendiri dengan Nabi Muhammad. Lalu dia minta kepada pemimpin Mekah supaya membawakan Nabi Muhammad. Kalau dia tak mampu, paksa dia mari. Begitu Nabi datang. Maknanya Nabi datang berjumpa dengan Habib bin Malik. Lalu, Habib bin Malik bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi datang. Habib bin Malik tanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar ke tidak Nabi Muhammad mendakwa dia sebagai rasul yang terakhir? Nabi mengatakan, ya benar, aku adalah seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Taala. Lalu soalan selepas itu apa dia? Alakal mu'jizat? Tengok. Sebab dia faham. Rasul itu mesti ada mukjizat.
Alakal mukjizat? Habib bin Malik tanya. Mung ada mukjizat ke tak? Mung mengaku jadi rasul. Maksudnya, nampak dah gaya ni percakapannya maksudnya maksudnya dia boleh terima Nabi itu jadi rasul kalaulah Nabi itu ada mukjizat. Sebab seorang rasul itu Nabi itu miskin ada mukjizat. Tapi orang Mekah bagaimana? Orang Mekah ni setiap hari mereka berdepan dengan mukjizat Rasulullah SAW. Kerana mereka mengganggu Nabi, khianat kepada Nabi. Maka zahirlah bagai-bagai mukjizat. Tapi tetap saja mereka tak menerima itu sebagai mukjizat. Alih-alih seorang raja daripada Syam ini, dia bertanyakan kepada Rasulullah SAW, alakal mukjizat? Mung ni ada mukjizat ke yang mau mengaku ni jadi rasul? Apa jawab Nabi? Nabi jawab, masyikta, muna apa? Tu jawab cara orang hebat, dia kena jawab hebat. Apa yang kamu mahu? Dipersilakan, minta apa saja yang kamu nak. Soalan begitu. Masyikta, apa yang kamu mahu? Jadi Habib bin Malik pun memintalah suatu perkara. Ini ada cerita dia di dalam kitab Durratun Nasihin. Cerita bagaimana Habib bin Malik ini dia minta Nabi melakukan mukjizat, dan Nabi apabila diminta oleh Habib bin Malik dengan suatu mukjizat mengikut yang dia nak, Nabi mengambil kesempatan itu. Ini orang panggil pendakwah, sifatnya begitu. Boleh saya buat apa yang kamu minta, dengan syarat kamu beriman. Kalau saya berjaya, dengan perkara yang kamu minta itu, makna kamu kena beriman. Jadi Habib bin Malik kata, tak apa, beres, saya akan beriman. Tu. Jadi itulah maknanya bila kita katakan seorang rasul itu pasti dia kena ada mukjizat. Jadi orang-orang yang memahami ini, kaedah ini, makna dia tahu. Jadi kalaulah dia berdepan dengan mukjizat itu sangat mudah mereka itu untuk jadi beriman. Seperti berbelah bulan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhir, wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra as-sabin wa tabatas sidikin wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.